Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Aina Farisha binti Muhammad Razif. Saya daripada kelas 5G. Subjek ini ialah Sains dan Alam Sekitar dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kod subjek BCD 3243. Tajuk pembentangan saya ialah Pencemaran Alam Sekitar. Mari kita lihat seterusnya. Objektif pembelajaran yang akan diperolehi oleh kanak-kanak ialah: yang pertama, kanak-kanak dapat mengenal pasti jenis-jenis pencemaran, dan yang kedua, kanak-kanak dapat mengetahui kesan daripada pencemaran, dan yang ketiga, kanak-kanak dapat mengetahui cara melindungi alam sekitar. Okey, sekarang mari kita lihat definisi pencemaran alam sekitar. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem. Okey, sekarang mari kita lihat definisi ringkas bagi pencemaran alam sekitar. Ianya sesuatu perkara yang mengotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Okey, jadi sekarang kita telah tahu pencemaran alam sekitar bukanlah perkara yang harus dipandang remeh. Kita juga mesti cakna dengan pencemaran alam sekitar. Oleh itu, mari kita lihat lebih lanjut tentang pencemaran alam sekitar. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar ialah: yang pertama, pencemaran udara, dan yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran bunyi, yang keempat, pencemaran tanah. Jadi, mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang pencemaran-pencemaran tersebut. Okey, sekarang mari kita lihat tentang pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan. Apa itu benda asing? Okey, benda asing ini ia dalam bentuk abu, asap, gabus, wap gas dan bahan-bahan terampai yang lain. Okey, jadi semua jelas tak? Okey, kalau semua dah jelas dengan penerangan Isya tadi, sekarang saya nak tunjuk statistik pencemaran udara di Malaysia. Mari kita tengok sama-sama. Pencemaran udara di Malaysia 933,000 tan setahun. Punca daripada kenderaan 58.1%, yang kedua stesen jana kuasa 23.9%, yang ketiga pembakaran bahan api industri 9.4%, yang keempat pemprosesan industri 3.9%, yang kelima pembakaran terbuka 4.9%. Baiklah, sekarang kita tonton sedikit video mengenai pencemaran udara. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang punca-punca pencemaran udara. Yang pertama, aktiviti pembangunan dan perindustrian. Okey, seperti yang kita tahu, perkembangan ekonomi di dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk dieksport atau aktiviti perniagaan domestik. Namun, hal ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara di dunia hasil daripada pelepasan sulfur dioksida, nitrogen, karbon dioksida dan hidrokarbon. Punca-punca pencemaran seterusnya ialah kenderaan. Jadi saya akan terangkan tentang kenderaan. Kenderaan merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan seperti kereta, motor, lori, bas dan sebagainya. Setiap kenderaan memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk.
Seterusnya ialah pembakaran terbuka. Ianya sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akibatnya, partikel jelaga yang boleh diterbangkan ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Akhirnya, keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Keadaan tersebut akan menjadi lebih serius pada musim panas panjang kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang mampu menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Punca yang terakhir ialah aktiviti harian manusia. Isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrik seperti peti sejuk dan penyaman udara. Apabila cecair penyejuk digunakan, gas klorofluorokarbon ataupun CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu menipiskan lapisan ozon. Selain itu, penggunaan peralatan rumah seperti penyumbur aerosol yang mengandungi CFC juga menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Jadi, saya akan terangkan tentang pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Seterusnya, kita pergi kepada punca-punca pencemaran air. Punca yang pertama ialah pertanian, yang kedua, sisa buangan dari kilang, yang ketiga, bahan buangan radioaktif, yang keempat, industri perlombongan, yang kelima, bahan buangan domestik dan organik. Kegiatan pertanian seperti menanam sayur-sayuran dan padi menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalurkan ke dalam sungai-sungai. Seterusnya, sisa buangan dari kilang. Racun perosak disembur untuk membunuh haiwan perosak, tapi ia telah mencemarkan air. Pengaliran sisa-sisa racun ke dalam sungai apabila hujan. Cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan sungai. Pencemaran seterusnya ialah bahan buangan radioaktif. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai mengakibatkan sungai tercemar. Bahan-bahan toksik dari makmal-makmal dan buangan hospital juga mencemarkan air. Industri perlombongan juga menjadi punca pencemaran air kerana stesen-stesen nuklear dan ujian-ujian bom di laut juga mencemarkan air. Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak, dan penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak. Punca pencemaran air yang terakhir ialah bahan buangan domestik dan organik. Ianya, minyak bercampur dengan air laut atau sungai akan menyebabkan air tercemar. Ianya juga seperti pembuangan sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal menjadi punca-punca pencemaran air. Okey, sekarang mari kita lihat trend kualiti air sungai di Malaysia pada tahun 2005 hingga 2016. Okey, bagaimana? Sekarang anda semua telah lihat trend kualiti air. Jadi sekarang saya akan tunjuk sedikit video pendek tentang pencemaran air.
Yang ketiga ialah pencemaran bunyi. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut tentang pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi atau bunyi persekitaran merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, kenderaan, haiwan atau yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Seterusnya, kita pergi kepada sumber pencemaran bunyi. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan, termasuk bunyi kenderaan, bunyi kapal terbang dan bunyi kereta api. Seterusnya, perancangan bandar yang tak tersusun. Ianya telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Seterusnya, kita beralih kepada punca yang lain bagi pencemaran bunyi. Yang pertama, pengaruh kereta. Yang kedua, siren perkhidmatan kecemasan. Yang ketiga, mesin penghilangan. Yang keempat, kerja pembinaan. Yang kelima, alatan elektrik. Yang keenam, perkakasan bermotor. Yang ketujuh, sistem hiburan audio. Seterusnya, mari kita lihat video tentang pencemaran bunyi. Pencemaran yang keempat ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Jadi, setelah kita tahu maksud pencemaran tanah, kita pergi kepada punca pencemaran tanah. Yang pertama, tumpahan bahan kimia tanpa sengaja. Yang kedua, hujan asid disebabkan oleh pencemaran udara. Yang ketiga, pertanian intensif. Apa itu pertanian intensif? Saya akan terangkan sebentar lagi. Yang keempat, penebangan hutan. Yang kelima, sisa nuklear. Yang keenam, tapak pelupusan dan pembuangan haram. Yang ketujuh, hakisan tanah. Yang ke-8, amalan pertanian seperti penggunaan racun perosak, racun rumpai dan baja kimia. Yang ke-9, perlombongan. Jadi, apa itu pertanian intensif? Okey, pertanian intensif ialah dijalankan secara giat dengan mengkhusus kepada satu jenis tanaman utama sahaja, iaitu padi sawah, di samping beberapa jenis tanaman luar musim seperti keledek, jagung dan sayur-sayuran. Setelah kita tahu tentang empat-empat pencemaran tersebut, kita teruskan kepada kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Mari kita saksikan. Kesan pencemaran udara kepada manusia ialah: yang pertama, mengganggu sistem pernafasan. Yang kedua, penglihatan menjadi kabur. Yang ketiga, mengurangkan fungsi paru-paru. Yang keempat, batuk yang teruk. Sekiranya pihak berkuasa tidak mengambil tindakan, ianya akan menjadi bertambah buruk kerana 3.3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ia adalah 3 kali lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan oleh kemalangan kenderaan. Jadi pihak berkuasa mestilah mengambil berat tentang hal ini. Seterusnya ialah pencemaran air. Kesan kepada manusia ialah sakit perut, muntah, sumber air kotor dan barah. Selepas itu ialah pencemaran tanah. Kesan-kesannya ialah: yang pertama, tanah beracun. Yang kedua, penyebaran kuman-kuman penyakit. Yang ketiga, kerosakan tanah dan kualitinya. Yang keempat, tanah gersang. Yang kelima, membunuh haiwan bawah tanah. Seterusnya kita pergi kepada kesan pencemaran bunyi. Kesan kepada manusia ialah: yang pertama, merosakkan kesihatan secara fisiologi dan psikologi. Yang kedua, kesannya ialah rimas.
Yang ketiga, gangguan sikap seperti agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran dan gangguan tidur. Terdapat beberapa langkah mengatasi pencemaran udara. Yang pertama ialah menanam tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua, memperketatkan undang-undang. Yang ketiga, mengitar semula. Yang keempat, menggunakan kenderaan berkuasa elektrik. Yang kelima, penggantian penggunaan CFC ataupun klorofluorokarbon kepada HCFC iaitu hydroklorofluorokarbon. Seterusnya, kita pergi kepada langkah mengatasi pencemaran air. Yang pertama ialah kempen kesedaran melalui televisyen, akhbar dan sebagainya. Yang kedua, menguatkuasakan undang-undang. Yang ketiga, penyelenggaraan berkala iaitu seharusnya dijalankan sekitar 1 atau 2 kali sebulan. Yang keempat, menanam sisa makanan di tapak yang sesuai. Langkah mengatasi pencemaran bunyi. Yang pertama ialah menghadkan kelajuan kenderaan. Yang kedua, penggunaan halangan bunyi. Yang ketiga, menghadkan kenderaan berat. Yang keempat, menggunakan kawalan trafik supaya pergerakan kenderaan semakin lancar. Yang kelima, pembinaan perumahan yang terancang. Yang terakhir ialah langkah mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, pendidikan alam sekitar. Ia dapat membentuk sikap positif dalam diri dan menjadikan seseorang itu lebih memahami perihal pencemaran alam sekitar. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, mereka akan mendalami ilmu tersebut. Yang kedua ialah kempen kesedaran. Antara kempennya ialah Sahabat Alam. Mereka akan mempelajari cara untuk menjaga alam sekitar dengan baik. Yang ketiga ialah peranan media massa. Media massa boleh mendedahkan atau menyebarkan segala maklumat tentang bahayanya pencemaran tanah dan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran tersebut. Kemusnahan alam sekitar dan bumi yang dicengkam pencemaran kini seolah-olah terhenti apabila berbilion manusia di dunia terpaksa berada di rumah akibat pandemik COVID-19. Selain membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat, COVID-19 turut memberi nafas baru kepada alam sekitar. Tinjauan saya di beberapa sungai di sekitar Selangor dan Ibu Negara mendapati air sungai yang dahulunya keruh kini menjadi jernih. Lokasi tinjauan pertama kami di Sungai Gombak di Sentul. Lihat sahaja perbezaan visual air sungai ini sebelum dan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Kejernihannya membolehkan ikan dapat dilihat dengan jelas di dasar sungai. Dia sangat kotor. Warna dia kadang-kadang terlalu hitam dan kadang-kadang terlalu dia macam teh tarik kan. Tapi selepas sekarang PKP, air sungai dia cantik sikitlah. Situasi sama dapat dilihat di Sungai Petaling Jaya. Disebabkan aktiviti perindustrian terhenti, sungai menjadi jernih sejak minggu pertama PKP. Malah tiada lagi sampah di bawah arus. Banyak kawasan industri, kawasan industri dan juga banyak workshop macam workshop kereta, workshop motor membuangkan sisa toksik dia terus ke sungai. Okey, bila kita tengok hari ni COVID-19 atau COVID-19 kita panggil, bila COVID-19 banyak kilang-kilang ditutup, kita nampak hari ni perbezaan air dia. Fenomena itu turut diakui Pengarah Lembaga Urus Air Selangor Luas, Datuk Insinyur Hashim Osman. Sebelum ni kita ada sampai 1,000 tan untuk satu bulan. Tapi untuk ni kita hanya dapat 580 tan saja. Mana ada pengurangan sampah 43% di dalam sungai. Selain sungai, kualiti udara di seluruh negara turut bertambah baik sepanjang tempoh PKP. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU rata-ratanya berada dalam lingkungan 40 hingga 60 di bandar utama seluruh negara. Parameter pencemar udara menunjukkan penurunan di 65 stesen mencerap bahan cemar udara di seluruh negara. Ia berpunca daripada pengurangan asap kenderaan, pelepasan asap cerobok industri dan aktiviti pembakaran terbuka. Di Lembah Kelang sebagai contoh,
penurunan sehingga 27% bagi parameter sulfur dioksida, manakala 70% parameter bagi nitrogen dioksida dan 49% bagi parameter karbon monoksida. Demikian juga penurunan yang berlaku kepada habuk-habuk halus, lebih kurang 29%. Manakala di bandar-bandar utama yang lain, kita dapati penurunannya antara 26 hingga 61%. Bagaimanapun, kebakaran di kompartmen 21 Hutan Simpan Kuala Langat Selatan sejak Jumaat lalu membawa sedikit kabar duka. Ia dipercayai berpunca daripada perbuatan tidak bertanggungjawab petani haram di kawasan hutan simpan terbabit yang melakukan pembakaran terbuka untuk membuka tanah pertanian. Fenomena sungai dan udara lebih bersih turut berlaku di seluruh dunia, termasuk China, Perancis, Itali dan Amerika Syarikat. Malah terusan Venice di Itali juga kelihatan jernih akibat terbantutnya aktiviti berikutan perintah berkurung. Tatkala manusia berkurung di rumah, haiwan pula berkeliaran sekitar bandaraya. Fenomena seantero dunia yang kini memerangi COVID-19 ini membolehkan bumi kini boleh bernafas dan seolah-olah dalam proses pemulihan daripada kerosakan disebabkan kerakusan manusia. Jika sebelum ini topeng muka ini mungkin hanya digunakan ketika musim jerebu, namun penggunaannya ketika ini dilihat semakin meluas bagi mengelakkan diri anda daripada dijangkiti COVID-19. Dan meskipun kualiti udara kini semakin baik, bukanlah satu alasan untuk anda keluar daripada rumah kerana virus yang tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar ini masih berada di sekeliling. Dan sementara bumi berehat daripada cengkaman kesengsaraan pencemaran, anda terus berada di rumah menyayangi keluarga dan menginsafi kesilapan lampau. Laporan Khairul Rizwan Azizan, TV3. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.